Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan selamat datang ke saya punya web page saya. Seperti biasa hari ini saya akan bentangkan sikit kepada tuan-tuan mengenai satu design isolation room dalam COVID-19 punya isolation room lah. Okey, apa yang saya nak bincangkan pada hari ini, saya nak bentangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan kita tahu sekarang ni kita punya kes sekarang ni COVID-19 ni semakin hari semakin meningkat. Okey, kita semakin hari semakin meningkat. So walaupun sekarang ni kita total lockdown ataupun orang Kelantan panggil total lockdown. Di mana kita punya kes pada hari ini sama saya nak share sikit lah mengenai kes COVID-19 pada berdasarkan kita punya total lockdown. Pada hari pertama 1 hari bulan 6 kita total lockdown, lebih kurang kes 7,100. Lepas tu maintain 7,700, hari ketiga 8,000, hari keempat pun sama 7,000, 7,056 dan dia ada turun ke 5,000, naik balik 6,000, turun balik 5,000, naik balik 6,000, turun balik 5,000, maintain 5,000, turun balik 4,000, naik balik 5,000, maintain 5,000, 6,000 dan baru 21 hari bulan 6 kita ada kes lebih kurang 4,600 dan pada last 24 hari bulan 2 hari lepas total kita punya kes lebih kurang 5,800. Jadi apa yang kita perhatikan di sini, kes COVID-19 ni memang susah untuk kita turunkan. Okey, ini kerana disebabkan oleh COVID-19 sekarang ni adalah satu telah disahkan oleh WHO yang mengatakan bahawasanya COVID-19 ni dia mempunyai banyak variant and then dia punya perebakan adalah melalui udara. Jadi ini adalah yang paling bahaya. Jadi pada masa ni kita tahu bahawasanya government hospital pada sekarang ni memang dah tak ambil kes dah untuk bagi kes-kes yang accident, kes-kes yang biasa dia dah tak ambil kes. Jadi semuanya akan dilencongkan kepada kes tersebut akan dilencongkan kepada hospital-hospital lain. Oleh demikian bahawasanya kita tahu bahawasanya pentingnya bahawasanya kerajaan kita ni kita kena prepare kita punya ICU kita. Okey, kita kena prepare kita punya bilik ICU kita dengan kelengkapan yang lebih bagus, dengan kelengkapan yang lebih banyak dan lebih canggih. Kita tahu bahawasanya dekat hospital kita ni dah tak banyak ICU yang kita boleh provide dan bahawasanya kita perlukan ICU ni kerana bila pesakit datang tu dia orang datang dengan keadaan yang kecemasan. Jadi sebelum dia orang dihantar kepada ward, so dia orang kena letakkan dulu kita punya pesakit kita dekat ICU punya tempat. Okey. Jadi dalam bilik ICU ni dekat mana-mana hospital sekarang ni memang dia dah tak ada tau, dia dah kurang. Okey, dengan kes yang masih maintain lagi antara 5,000, 6,000, 7,000 satu hari. So amat sukar bagi kita punya government kita, kerajaan kita untuk maintain benda tu dengan baik. Alright. So salah satu inisiatif kerajaan sekarang ni adalah membuat ICU secara hybrid di mana dia letakkan dia buatkan satu ICU di luar bangunan. Kalau tuan-tuan perhatikan bahawasanya pada seminggu atau 2 minggu lepas kita punya Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meluluskan satu bajet untuk membina bilik-bilik ICU di luar hospital. So saya telah diberi peluang sebenarnya untuk buat bilik ICU ni, untuk design satu bilik ICU ni bersama-sama dengan tim konsultan saya yang lain seperti mechanical, saya mechanical, specialist saya dalam bidang aircon, and then others mechanical untuk equipment mechanical, dengan medical planner, arkitek dan juga electrical punya konsultan. Okay.
Pada hari ini saya akan saya akan sharekan kepada tuan-tuan di dalam first time dalam saya punya Facebook page saya, Suhaimi FLC, IR Suhaimi FLC, yang refer kepada Free Learning Center. So ke dalam page Free Learning Center ni saya akan sharekan seberapa banyak ilmu-ilmu yang boleh saya sharekan dengan tuan-puan kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui tentang sistem hawa dingin di dalam hospital atau di dalam apa-apa juga dalam bidang. Jadi pada hari ini saya especially telah lead satu projek team consultant untuk buat design mengenai ICU di luar bangunan hospital. Maknanya kita ada satu mobility ICU. Kita ada satu mobility ICU yang kita perlu buat dan kita perlu banner dan kita letakkan di luar bangunan hospital. Jadi kita tahu bahawasanya benda yang paling kritikal sebenarnya dalam kita buat design ICU ni adalah dia punya ventilation system. Itu adalah perkara yang paling kritikal. Kerana ventilation system ni adalah merupakan the heart of the system. Kita buatlah canggih ke bilik tu macam mana sekalipun canggihnya, tapi kalau kita tak maintain dia punya ventilation system, kalau kita tak buat baik-baik dia punya ventilation system dia, kita tak akan, bilik tu tak akan diklasifikasikan sebagai isolation room untuk COVID-19 punya person. Kan? Keperluan untuk COVID-19 punya isolation room ni memang meningkat banyak. Seperti yang tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan perhatikan, orang yang pergi ke hospital sebenarnya, walaupun dia tak sakit, dia accident, tapi kalau dia pergi ke bilik ICU dan di mana bilik ICU tu mempunyai pesakit yang positif COVID-19, risiko untuk kita dijangkiti dengan kes COVID-19 ni, virus COVID-19 ni adalah tinggi. Kerana kita tahu bahawasanya COVID-19 punya virus ni dia akan spread out melalui udara. Ini yang kajian yang telah dibuat recently lah. Jadi pada hari ini saya nak bincangkan, saya nak terangkan mengenai, saya nak bentangkan kepada pihak tuan-puan, sharekan knowledge saya mengenai design proses flow di dalam kita buat COVID-19 punya bilik ICU. Alright, shall we go? So saya akan share sama skrin saya. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan dekat sini, ini adalah saya punya reka bentuk daripada consultant, daripada reka bentuk daripada medical planner, daripada arkitek punya consultant berkenaan dengan macam mana kita design untuk COVID-19 punya bilik. Okey. Tuan-tuan perhatikan kat sini ya. Tuan-tuan perhatikan kat sini. Kita ada dalam ni, dia ada 3 zone tau. Dia ada tiga zone. Satu kita consider green zone, yellow zone dengan red zone. Okey, kita ada 3 zone. Kita ada green zone, yellow zone dengan red zone. Jadi dalam mana-mana bilik ICU ni, kalau no problem, Cik Faiz boleh share ke dalam page Facebook tuan. Okay, thank you IR Faid Hanafi. Okay, saya teruskan dengan saya punya perbentangan. Kalau kita pergi ke hospital, dalam bilik ICU ni dia ada 3 zone. Dia ada green zone, red zone dengan yellow zone. Okay. So proses flow di dalam kita buat design untuk isolation room, kita kena ada ini kalau kita berdasarkan pada arkitek. Yang ni adalah saya buat design, saya punya consultant saya dia buat design, saya punya team consultant saya dia buat design untuk lebih kurang dalam 10 patient. Okay. Sekejap saya buat ni sekejap. Okay, dia ada 10 patient. So patient dia 10 patient bed ICU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah 10 patient. So biasanya patient ni
dia akan ditolak. Yang ni kita akan buat secara mobility. Okay, share ni dia akan buat secara mobility. Maknanya bangunan ni kita buat dekat luar bilik bangunan ICU. Dalam design ICU kita kena ada satunya, kita kena ada patient bed lah. Okay, dalam ni boleh muat dalam 10 orang. Yang ni yang paling penting. And then kemudian proses flow dia apabila katil tu pesakit tu dia diturunkan daripada ambulans, dia akan naik kepada RAM tersebut. Daripada RAM dia akan tolak patient ni, dia akan tolak patient ni masuk ke dalam bilik elok. Okey, pada masa ni ke semua patient, ke semua ambulans punya orang ke apa-apa semua ke doktor ke apa semua, dia akan pakai fully PPE. Okey, ini adalah ruangan patient. So apabila patient naik tu daripada ambulans dan dia adalah untuk dibuat saringan positif COVID atau tidak, so dia akan tolak melalui kepada bilik elok. Okey, daripada bilik elok ni dia akan masuk ke dalam bilik ICU dan dia akan diletakkan di mana-mana bay lah. Kat dalam ni kita ada 10 ICU punya bay. Okey, so ini adalah yellow zone. So bila patient masuk kat sini, sini adalah yellow zone dan sini adalah red zone. Okey. Kemudian untuk staff nurse, bagi staff nurse yang masuk, dia ni staff nurse ni katalah dia tidak pakai baju lah, dia tak pakai fully, bukan tak pakai baju, sorry, dia tak pakai complete PPE. Bila tak complete PPE, kita ada buatkan satu pintu khas. Dia masuk daripada bilik, daripada luar bangunan, okey, dan dia masuk melalui tangga, dan dia masuk ke dalam ruang green area. Kat sini saya consider dia green area. Okey, di mana green area ni dia ada satu nurse base punya tempat. Okey, so inilah tempat-tempat dia nak catat semua dia punya documentation apa bahagian apa semua. Okey, apabila dia dah catat apa semua, dia akan masuk kepada donning room. Okey, donning room ni adalah satu istilah bagi perubatan lah actually. Okey, sekejap. Okey, donning room ni dia adalah satu istilah bagi perubatan, di mana perubatan donning, di mana dekat donning ni, dalam donning room ni staff nurse dia akan tukar baju. Okay. Semua staff nurse yang masuk kat sini dia akan tukar baju. Okay, dia akan pakai complete PPE. Okay, dia akan pakai complete punya PPE. Jadi apabila dia tukar baju, pakai complete PPE, barulah dia keluar masuk ke dalam elok, and then barulah dia masuk ke dalam bilik isolation room. Okay. Jadi semua barang-barang contohnya barang-barang seperti consumable material, kertas ke tisu ke whatever ke apa semua, dia orang akan letak dalam consumable area room. Okay. So yang ni adalah general supply. Kat sini dalam ni ada dua bilik, dia panggil general supply dengan storage consumable area room. So dia nak letak tisu ke, dia nak letak picah gari ke, dia nak letak dia punya equipment dia ke apa semuanya, dia orang akan letak dekat sini dalam bilik ni. Okay, so bilik ni general supply dengan storage consumable room ni dia dah consider sebagai bilik dalam yellow zone punya punya grey area. Okay, apabila pesakit ni dirawat di dalam COVID, so di dalam COVID area, so dekat belakang ni kita ada patient elok. Okay, kita ada patient elok. Kita ada patient elok. Kita ada patient toilet. Okay, so toilet patient ni adalah tempat yang paling sensitif. Okay, maksud saya, katalah patient ni dia positif COVID, katalah dia pergi pee ke, dia pergi whatever they want to do lah. So kita kena pastikan bilik ni adalah yang bilik antara yang paling negative pressure. Okay, patient ni kena bilik paling yang negative pressure lah, berbanding dengan bilik dekat dalam bilik dalam bilik isolation room. So ini adalah fire escape. So fire escape ni kita buat untuk keperluan bomba supaya kita nak kalau ada berlaku kebakaran, kita boleh patient dengan staff nurse boleh keluar direct ke luar bangunan. Okay. So katalah patient ni katalah doktor ni dia dah habis waktu
shift time dia bekerja. Okay, dia tukar shift time bekerja. Staff nurse ke, patient ke, bila dia dah habis, dia nak keluar balik ke dalam bangunan. Dia nak keluar balik, dia nak balik lah. Okay, bila dia nak balik, dia kena lalu dekat elok dekat belakang. So dia kena campakkan barang-barang dia punya baju-baju dia dan dia buang dalam dirty corridor dekat sini, dirty area, ada satu beam, dia orang basuh tangan apa semua dan dia orang akan masuk balik elok dan dia orang akan pergi ke doffing. Doffing ni tempat dia orang tukar baju balik. Okay, baju dia punya PPE apa bagai apa semua tu dia orang buang. Doffing ni tempat dia orang buka baju. Okay, dia masukkan dalam bako ke, dia adalah baju-baju dia kat sini, kemudian dia nak pergi toilet ke whatever ni dia punya hal, and then baru dia boleh keluar. Alright. So kalau tuan-tuan perhatikan bahawasanya design yang arkitek yang buat ni, medical planner buat ni adalah menuruti regulation yang KKM yang buat. So kita orang dah bincang dengan lebih lanjut, dengan lebih detail macam mana kita nak buat macam mana kita nak buat design tersebut lah. Ini berdasarkan arahan KKM bagailah. So apa tuan-tuan perhatikan, ini ada satu proses flow. Okay, one way, mana one way out, one way in. So siapa-siapa yang masuk melalui airlock ni dah masuk ke dalam bilik isolation room, dia kena keluar, dia kena masuk ikut sini. Kalau staff nurse ni dia masuk ikut sini, dia orang tukar baju, pergi masuk dalam bilik airlock, lepas tu terus pergi ke dalam bilik isolation room, and then dia terus keluar dalam airlock dan dia keluar ikut door frame, dia keluar balik. Okay, so kat sini kita ada DB room lah. So DB room ni kita punya letak electrical punya barang-barang lah. Kat sini adalah green area. So siapa-siapa nak access daripada DB room kena access daripada luar. So ini adalah dia punya skop kerja dia. Dia panggil apa? Dia panggil process flow. Ini process flow ni penting. Okay. So inilah lebih kurang yang saya nak bentangkan mengenai dia orang punya process flow dalam kita buat dalam lebih kurang sebut sedikit lebih kurang dalam bilik COVID room. Okay. Saya showkan sedikit mengenai ya. Tuan-tuan boleh tengok So ini adalah lebih kurang dia punya, kita orang punya design untuk untuk COVID room punya bilik, dia panggil mobility outside. Ini lebih kurang lah dia punya bilik, dia bangunan dia bila dah siap nanti. Okay. Okay. Apa yang paling penting yang saya nak bagi tahu, saya nak share mengenai sistem dia, HVAC sistem dia. Okay. Kalau tuan-tuan tahu, perhatikan kat sini kat sini ada dua, sebenarnya saya buat dalam dua area. Saya ada dua sistem AHU lah. Satu sistem AHU, satu sistem untuk fan coil unit. So fan coil unit ni kita support hanya untuk green area saja. Okay, saya design hanya untuk green area saja. Dan manakala dalam bilik isolation room ni saya design untuk red area. So yellow area, green area dengan red area dia berbeza. Okay. Sekejap saya rasa drawing ni salah ni. Sekejap, start. This one. Sorry, tadi salah. This one. Okay. Okay. Sebelum saya pergi jauh, sebelum saya terangkan mengenai HVAC punya sistem, saya nak terangkan sedikit mengenai dia punya tekanan dia dalam bilik. Positive pressure, negative pressure dalam bilik. Okay. Okay. Kalau tuan-tuan perhatikan, ini adalah lambang anak panah ni sebenarnya adalah menunjukkan, kita tunjukkan bahawa punya tekanan angin dia. Okay. Jadi kita tahu bahawasanya tekanan, sekejap. Okay, sorry tuan-puan, sorry, saya punya bankers telefon. So I need to answer that one. Okay, so ini adalah positif dengan negative pressure. Okay, ini adalah positif dengan negative pressure. So tekanan dalam bilik
dalam bilik isolation room ni kita consider sebagai air sink. Mana air sink ni semua angin negatif ni, semua angin ni kena masuk ke dalam bilik this negative pressure. Okey. Anak panah ni menunjukkan arah angin tau. Arah angin daripada luar kena masuk ke dalam bilik airlock, dan dalam bilik airlock dia kena masuk ke dalam bilik ruangan isolation room. Kemudian daripada isolation room seperti saya katakan tadi, daripada isolation room ni dia kena masuk dalam patient room. Okey. Patient room pula kena masuk dalam patient toilet. So patient toilet ni adalah merupakan satu tempat yang paling negatif lah. Okey. Patient toilet ni kita tak nak, sebab kita kena control dia punya patient tu keluar masuk. So that's why adalah penting bahawasanya patient toilet ni dia mesti lebih negatif daripada bilik isolation room. Okay. So bilik airlock ni dia mesti positive pressure, di mana tekanan angin dia mesti lebih positif daripada dalam bilik dan lebih positif daripada Dolphin room, dan Dolphin room ni mesti tolak angin keluar. Kalau kita tolak angin ke dalam, then bilik ni akan kotor. Okay. Untuk fire escape ni biar memang kita jarang buka dah. Saya rasa memang tak pernah buka pun fire escape room ni. Cumanya saya concernkan mengenai kat sini lah. Sepatutnya dalam bilik, kalau ikut pengalaman saya, kalau ikut saya punya expertise saya, bilik airlock ni sepatutnya dia more kepada positive pressure. That mean angin dalam bilik airlock mesti lebih besar daripada positive pressure, daripada bilik isolation room. Jadi betul lah, dalam bilik airlock angin kena masuk dalam bilik isolation room, dan dalam bilik airlock dia kena keluar kepada koridor keluar. Okey. Tapi bila saya bincang dengan pihak KKM cakap dia tak nak ada cross contamination dekat luar. So saya cakap kat dia orang, kalau you all maintain macam ni, you all maintain maknanya daripada tekanan angin di luar bangunan masuk ke dalam bilik airlock, problem dia habuk akan banyak. Okay, problem dia habuk akan jadi banyak dekat airlock. So habuk tu sentiasa kotor lah, sebab angin luar kan kotor. So dia banyak habuk-habuk, partikel-partikel kecil. Jadi bila angin dia ni masuk daripada luar masuk daripada airlock, so habuk tu akan banyak sedikit lah. So that is the ni lah yang ni. Aduh, sekejap ada call. Aduh. Okay, sorry tuan-puan. Sorry. Saya rasa inilah, kalau kita buat live time kerja, ni yang masalahnya. Okay. Semua orang akan call. Saya duduk daripada pukul 10 pagi masa saya masuk office. Kurang kalau 10 lah. Pukul 11 pagi saya masuk office sampai pukul 2 petang. Tak ada pun nak bunyi orang nak call ke nak masuk. Tapi bila saya dah start buat live untuk buat session penerangan, dan barulah ramai call. Never mind, video ni saya akan edit balik. Okay. Video ni saya akan edit balik. Saya akan buang balik masa-masa yang terbuang, dan saya akan upload balik dalam live Facebook lah. Okay, kita sambung balik. So, dekat mana tadi saya pun tak ingat dah. So ini adalah negative pressure, dia punya laluan angin dia masuk. Okay. Saya buat video ni kerana apa tahu? Sebab saya akan upload ke dalam saya punya YouTube saya. So bila saya uploadkan dalam YouTube saya, so ramai orang boleh tengok, ramai orang boleh belajar daripada sini. Okay. Sebab ini adalah untuk para engineer, para student yang nak belajar mengenai COVID-19 punya isolation room. So this is the best time lah. This is the best time, the best place diorang boleh belajar mengenai ventilation punya sistem. Okay. Okay, kemudian saya nak tunjukkan. Okay, ini adalah saya punya layout saya. Okay, ini adalah layout saya punya ducting system dan juga HVAC system.
dalam ducting system ni, dalam aircon system yang saya design ni, saya separatekan kepada dua bahagian. Okey, satu aircon yang dalam green zone dan aircon untuk untuk red zone dengan yellow zone. Okey. Oh, kalau siapa-siapa nak tanya, saya tak tahulah, ada seorang saja yang tengok saya punya live Facebook ni. Okey, live viewer ni ada seorang je tengok. Suhaimi ada seorang yang tengok. So kalau nak komen boleh komen kat sini no problem. So kalau seorang je lah, tak kisahlah, sebab yang ni saya akan upload dalam YouTube dan saya akan uploadkan dalam saya punya ni, saya akan edit balik video ni balik. Okey. Yang ni adalah ekosistem yang saya design. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam design aircon ni, saya buat ada dalam bentuk saya separatekan dalam dua bahagian. Satu bahagian adalah yellow zone, red zone dengan yellow zone. Satu bahagian adalah green zone. Di mana dalam green zone ni saya cuma gunakan fan coil unit saja. Fan coil unit, dan saya ada data fan coil unit, dan kita ada kita ada 2 biji aircon. Okey. Dia bukan running and standby. Okey, dia bukan standby duty, tapi dia ada alternate. Okey, dia adalah alternate. Sebab kita tahu bahawasanya bilik dalam sebuah hospital, aircon ni kena berfungsi dalam masa 24 jam. Jadi apabila kita gunakan aircon ni lebih daripada 12 jam without non-stop, so compressor ni dia akan cepat rosak. So itu sebab pentingnya satu aircon ni dia kena running sekurang-kurangnya dalam 8 jam ataupun 12 jam satu hari. Itu maksimum lah. Macam aircon rumah kita lah. Macam aircon rumah kita tak buka lah 24 jam. Kalau kita buka 24 jam, memang cepat rosak lah dia punya aircon system tu. So itu sebab dalam hospital pun sama. So kita kena standby. Satu running bahagian pagi dengan petang, satu running ni bahagian malam saja. So sama ada kita running 6 jam setiap satu, 8 jam setiap satu, ataupun 12 jam setiap satu. Dan dia akan alternate lah, dia akan pusing-pusing. So gunakan fan coil ni hanya untuk green area saja, di mana green area ni untuk nurse bay, untuk bilik DB room sahaja. Itu sahaja dia punya bilik untuk green area. Okey. Untuk red zone bilik isolation, so saya gunakan AHU. Okey. Saya gunakan AHU. So AHU ni adalah yang berjenis isolation AHU unit IC1, di mana dia menggunakan 100% fresh air dan 100% exhaust out. So capacity dia ada, saya design lebih kurang dalam 20 horsepower lah. Sama ada 15 horsepower ataupun 20 horsepower. Tapi dia kena ini baru design ini baru design. Saya tak bawa lagi pergi jumpa, saya tak bincang lagi dengan saya punya manufacturer sama ada 20 horsepower ni dengan air volume dia macam tu, dia boleh cater ke tak. Okey. Dan dia juga ada 2 biji kompresor. Okey, walaupun dia satu AHU je saya pakai, tetapi dia ada 2 biji kompresor untuk dia alternate pada waktu pagi dan dia alternate pada waktu malam. Okey, so dia running 12 jam lah. So kita tak boleh, dia sama dengan macam split unit juga. Macam dengan split unit yang fan coil unit tu, sebab kita tak boleh nak running 24 hours for one compressor. Nanti semua akan kopak terus lah. Dalam masa 3 bulan ke 4 bulan dia akan hancur terus. Okay. So supply air volume lebih kurang dalam 8 air chain. Okay. Dia minimum untuk air chain supply ada 6 ke 12 untuk supply air chain. Dan exhaust air volume lebih kurang dalam 15 air chain. Okay. So kita kena double up. Sebab kita nak maintain negative pressure. Itu yang paling penting. Because we want to maintain the negative pressure. So that's why we need to double up dia punya air volume dia. Dan dia filter dia mesti dengan exhaust HEPA filter lah. Okay. So angin, dia menggunakan angin supply 100%. Nanti saya akan tunjukkan macam mana design daripada supplier. So angin daripada supply air,
dia akan masuk lalui ikut ducting ni 400 dia masuk dan dia pergi kepada alert room, dia pergi kepada dropfill room dan dia terus pergi bilik kepada isolation room, dia masuk ke dalam general supply, consumable material, dia masuk dalam alert room. Itu saja. Yang ni kegunaan dia untuk red zone dengan yellow zone. Okey. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan, semua saya punya design supply air ni saya buat konsep isolation room. Di mana semua dia punya supply air grey ni kita letakkan di atas bawah dekat kaki, dekat penghujung dia punya ujung katil pesakit. Kemudian exhaust dia kita letakkan di bahagian dinding bilik pesakit. Okey. Supaya apabila dia punya coughing, maknanya kita tak nak supaya bila lah katalah dia one flow direction tau. Angin keluar daripada atas shieling, dia terus pergi, dia lalu ikut passion, lepas tu dia punya ambil dekat dia punya board ni, panel low level return, panel LLR ni refer kepada low level return. So low level return ni dia duduk atas kepala pesakit. Itu yang paling penting. Supaya bila pesakit batuk nak kong dia batuk ke, so dia punya semburan batuk dia tu dia terus boleh masuk ke dalam panel, ke dalam bilik exhaust lah. Okay. So exhaust untuk katil patient semua dia duduk dekat atas kepala patient semua. Okay. Ada 10 biji ICU, semuanya dia akan letak atas kepala patient semua. Okay. Ini pun sama. Kecuali dalam bilik consumable room dengan general supply saja saya letak atas shieling. Okay, sebab kat situ memang tak ada pesakit semua tak masuk lah. So don't worry. Okay. Dan bila dia pergi kepada exhaust, dan ini yang warna hijau ni exhaust, warna biru ni supply. Okay. So daripada exhaust ni dia terus masuk, dia mari daripada katil, daripada patient punya katil, and then dia juga saya ambil tu daripada toilet. Okay. Perhatikan saya juga ambil dia daripada toilet. Daripada patient punya toilet. Okay. Sebab kita tak boleh, kalau kita buat design ventilation ni, kita tak boleh nak letak exhaust directly daripada patient toilet ni buang keluar. Sebab kita risau that patient is a positive COVID. So kalau kita buang saja kepada environment, so dia membahayakan kepada environment. So that's why itu pentingnya kita kena masukkan terus dia ke dalam sistem ducting terus yang original, dan kita akan filter out dengan HEPA filter. Begitu juga dengan staff toilet dekat sini, dirty corridor juga. Dan kita kena alert saja, saya tak berbual aircon. Okay, dekat exit fire escape alert ni saya tak berbual aircon sebab tak ada benda pun kat sini. Kita tak perlukan sejuk bilik fire escape dan kita tak perlu exhaust pun. So dia ada 2 pintu yang biasanya pintu ni sebagai untuk emergency saja. Kalau berlaku kebakaran apa-apa, patient dengan staff dan dalam bilik ICU dia boleh keluar. Okay, dan dia masuk ke dalam AHU dan terus dia keluar melalui HEPA filter, kita filterize dengan HEPA filter, and then dia akan keluar ke udara dengan keadaan bersih. Okay. So itulah lebih kurang dia punya design sistem dia. Okay. Saya nak share lagi satu. Mechanical briefing. Hybrid system ICU. Oh no. Okay. Okay. Saya nak share kepada tuan-puan mengenai dia punya design, dia punya AHU dia. Okay, kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, ini adalah design AHU. Saya ambil design ni daripada Xavier. Xavier ni adalah sebuah syarikat
manufacturer yang buat kilang AHU, so dia buat on the custom made. Okay, saya bagi tahukan dia punya proses flow dia. Okay, so angin ni dia akan lalu ikut sini, saya besarkan sini. Okay, angin ni dia akan lalu, angin daripada fresh air, 100% fresh air, dia akan masuk daripada udara luar, dia akan masuk ke dalam fresh air chamber box dia panggil. Okay, daripada fresh air chamber box dia akan lalu kepada G3 punya filter. Kemudian daripada lalu G3 punya filter, dan dia akan lalu lagi satu filter lagi, dia panggil medium filter atau back filter. Back filter ni berkapasiti bergrade F8, di mana dia boleh tapis sehingga ke 95% habuk besar, dia boleh tapis 95%. Kemudian dia akan lalu ke dalam satu chamber lagi, dan dia akan lalu dekat kawasan sini. Dia akan pass through. Satu dia panggil pass through heat recovery wheel. Okay. Dalam saya punya tutorial saya sebelum ni pun saya ada bagi tahu function heat recovery wheel ni ada sebagai satu energy saving. Okay, satu sebagai energy saving lah. Kalau kita tak buat energy saving, katalah kapasiti AHU tu lebih kurang 20 horsepower, dia kalau kita tak pakai heat recovery wheel, dia akan jadi 40 horsepower. So very big that AHU. So pentingnya kita kena ada heat recovery wheel lah, supaya heat recovery ni dia boleh merendahkan suhu daripada luar. Tuan-tuan tahu tak suhu daripada luar ni berapa masuk fresh air ni? Suhu daripada luar ni, bila dia masuk daripada luar ni, dia lalu filter, dia lalu through passboard kat sini. Okey, dia dekat sini ni suhu dia dalam 33.5 degree C ataupun 36-37 degree C kalau pada waktu tengah hari. Kemudian bila dia through heat recovery wheel, bila dia keluar daripada heat recovery wheel, suhu dia akan turun sehingga 26 degree C. Itu paling minimum lah. Biasa dia akan turun 24 ke 25 ke degree C, dia akan turun macam tu. Tapi pada design condition, dia akan turun kepada design condition saya ambil higher sikit dalam 26.5 degree C. Kemudian daripada 26.5 degree C ni dia akan turun, dia akan lalu pass through the cooling coil. Okay, pass through the cooling coil. Kat sini kita ada dua cooling coil. Satu cooling coil untuk standby pada waktu tengah hari, waktu pagi dan petang, dan satu lagi cooling coil yang akan berfungsi pada waktu malam. Okay, so dia ketika kita ada dua compressor kan, compressor A dengan compressor B. Jadi compressor A ni, katalah ini compressor A, ini compressor B. Pada compressor A ni dia akan berfungsi pada waktu siang, yang ni berfungsi pada waktu malam. Let's say pada waktu malam, pada waktu siang lah. Pada waktu siang, bila angin keluar daripada kat sini 26 degree C, dia lalu saja bilik, dia lalu saja dia punya cooling coil nombor 1 ni, dan terus dia pergi kepada fan area. So fan area ni kita pakai plug fan. Saya design plug fan. Bagusnya plug fan ni dia mahal sedikit, tapi plug fan ni dia adalah orang cakap dia free maintenance for the whole life. Okay, free maintenance. Yes, kenapa dia free maintenance? Sebab dia tak ada belting dan dia ada bearing saja, dan bearing tu boleh bertahan running 24 hour sehingga ke aircon ni rosak 15 tahun, 30 tahun, 15 tahun rosak, 20 tahun rosak, baru kena tukar dia punya satu set, dia punya bearing part dia saja. So that's why supplier tu dia berani jamin kat saya free maintenance the whole life. Okay, tak adalah whole life 100 tahun. Aircon ni biasanya 15 tahun, 20 tahun pun dah boleh obsolete dia lah. Tengok cara kita maintain macam mana. Alright, so dia pun keluar pergi dalam bilik, angin bersih. So angin supply ni lebih kurang dalam 13 ke 12 ke 13 degree C lah, sebab kita nak maintain dalam bilik cuma dalam 22 degree C saja. Okay, so exhaust ni, yang angin kotor ni dia akan masuk, angin daripada kotor daripada bilik ni, exhaust ni dia akan masuk ke dalam satu ruang dekat sini, satu ruang dia panggil filterize dekat sini, dan dalam filter kat ruang kat sini kita ada HEPA filter. Okay, kita ada HEPA filter. Ini ada ruangan HEPA filter. Bila ruangan HEPA filter, dan dia akan through lagi satu area dia panggil UV light. Okay, bukan saja sebab kita
bukan sahaja kita standbykan HEPA filter dalam EHU ni, tapi kita juga kita standbykan UV light. Kerana apa? Kerana kita nak bunuh bakteria tersebut. Mungkin ada virus-virus yang berbahaya, yang lebih kecil daripada HEPA filter ni nak tapis, and then dia boleh filter out, okay? Dia UV light ni dia boleh bunuh bakteria tersebut dulu. Kemudian barulah dia masuk kepada heat recovery wheel. So dia tak ada bypass air. Dulu memang ada bypass air kat sini, tapi sekarang ni dah bypass air memang dah tak ada dah. So dia masuk je dia punya angin dekat sini dan dia terus pergi kepada exhaust fan, dan baru dia keluar. Alright, baru dia keluar ke environment. So itulah dia punya lebih kurang dia punya kaedah macam mana proses flow di dalam sistem AHU tersebut. Okay. Yang ni adalah dia punya data-data lah. Data-data, technical data. Okay. Ini yang paling dekat, okay. Ini yang paling dekat. Angin masuk ikut sini, lalu HEPA filter, lalu pre-filter, lalu medium filter, pergi kepada heat recovery wheel, pergi kepada cooling coil waktu siang, cooling coil pada waktu malam, pergi ke plug fan, masuk ke dalam bilik, dan bilik exhaust dia lalu daripada bilik, dia masukkan dulu dekat UV light, daripada UV light dia terukan dulu melalui heat recovery wheel, baru dia pergi pada exhaust fan dia akan, sebelum dia akan push all the air to the HEPA filter untuk tapis semua bakteria apa semua yang mana ada, dan baru dia keluar pada environment. So biasanya kita akan buat ducting kat sini, dia akan pergi ke sebelah sana sebab fresh air masuk sebelah sini kan. So kita kena buat dua arah yang berbeza. Okay. Fresh air masuk sebelah sini, exhaust air kena keluar belah sana. Dia tak boleh fresh air masuk sebelah sini, exhaust air keluar sini, nanti dia akan bypass balik. Kita tak nak benda tu berlaku. So fresh air masuk, exhaust air kena keluar, buat ducting, kena keluar pergi sebelah jauh lah. Dia jangan ada bypass. Okay, itu yang paling penting. Alright. So sound level pun dia orang kira sekali lah, berapa inlet, berapa outlet, average lah dalam 70. Okay lah, sebab kita pun bangunan ni, equipment ni kita letak di luar bangunan, jadi dia takkan ada bunyi bising. Okay, ini dia punya filter dia, ini dia punya back filter yang dia orang propose. Ini dia punya capacity exhaust fan berapa, 5.5 kW fan motor, ni untuk exhaust fan lah. Okay. Yang ni untuk supply fan motor 2.2 kW. Dia punya filter apa ni tak tahu. Ni dia punya psychrometric chart daripada 26 degree C dia turun kepada off coil dia boleh pergi sehingga ke 9 degree C. Okay, off coil dia, tapi saya nak dalam 13 je. Okay, saya nak dalam 13 degree C dia punya off coil, dia punya off coil temperature. Ya, ini dia punya fan curve dia. Ni supply fan curve ke exhaust punya fan curve. So orang-orang teknikal dia akan tahulah. Okay. Alright. So suhu yang kita kena maintain dalam bilik ni adalah antara 22 degree C hingga ke 24 degree C. Itu saja. 22 ke 24. Sebab patient ni dalam patient COVID-19 ni kita tak nak dia terlalu sejuk. Dia bukannya macam bilik OT nak 18, 19. Dia cukup 22, 23 dah should be enough. Even dia orang pakai PPE pun macam pihak hospital staff ni dia pakai complete PPE pun, tapi kita kena kita tak perlu maintain dia punya suhu sampai 18, 19 degree C lah, dan just cukup 22 degree C it should be enough. Cukup untuk dia orang pun tak perlukan sejuk sangat. Okay? Sebab yang paling pentingnya
kita nak jaga passion. Kita bukan nak jaga staffness. Staffness tu penting juga, tapi kita nak jaga passion. Okay. Kalau kan sejuk sangat kan nanti dia orang lagi cepat lagi demam. Okay. So itu je lah kot yang saya nak terangkan sedikit saya nak terangkan sedikit dalam saya punya design saya lah. Okay. So seperti yang saya ulang tadi, design ni memang design yang komprehensif. So kalau ada juga yang ni saya gunakan sistem eco package unit lah, eco package unit. Ada juga yang konsultan lain yang gunakan chiller punya sistem. Dia is depend pada dia orang. Kan? Is depend. So kalau dia ada kos yang lebih tinggi, dia orang boleh pakai chiller. Sebab semua orang tahu chiller ni is good. Okay, chiller ni tapi kos dia tinggi lah. Satu chiller, sebiji chiller pun lebih kurang dalam 500 ke 600 ribu. Sebiji chiller saja. So kadang-kadang kalau 20 horsepower ke 100 tan ni lagilah kadang-kadang boleh capai 600 ribu, 700 ribu sebiji chiller. So kos dia akan lebih tinggi. Maybe construction cost 4 million, 5 million. Okay. Dengan ini construction cost yang design macam ni saya boleh buat rendah lagi lah. Dalam 2 million, 3 million kita dah boleh buat dah. Okay, dengan the whole system lah. Dengan ada medical gas, dengan ada genset, kita kena standby. So dengan ada essential power supply, we have to put everything dalam design. So yang tu mekanik electrical punya part lah. Untuk saya punya part, HVAC punya sistem, saya kena pastikan benda ni berfungsi dengan baik. Alright. Saudara-saudari semua thank you very much. Saya tahu tak ada orang yang tengok sebab dia ada first page Facebook saya. Tapi it's okay. Sebab saya akan uploadkan benda ni, buat dalam edit balik dalam bentuk video. Actually this ada the video lah. Kemudian saya akan upload dalam channel YouTube saya. Boleh tengok IR Suhaimi Idris, boleh search dalam punya channel YouTube saya, atau tuan-puan boleh tarik je isolation room for COVID-19 punya bilik. So sure boleh keluar dalam saya punya dalam YouTube, dan tuan-tuan boleh belajar, boleh bincang. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya melalui YouTube channel ataupun melalui page Facebook saya, ataupun tuan-tuan boleh email dekat saya lah, suhaimidris@gmail.com. Okay. So please, thank you very much everybody kerana sudi menonton video penerangan saya sepanjang 50 minit, termasuk saya punya break lebih kurang dalam 5 ke 10 minit tadi. Alright, thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.